Hello, good evening to all participants for attending our Sejarah Revision Workshop. I am Kenneth here from Fun Education. Before we begin, students can share our Zoom link to your friends who are interested to join this workshop. Right? Fun Education is a counseling section that representing more than 200 universities, including Korea, Australia, Japan, and other countries as well. And here are some of the services that provided by Fun Education, such as career tests, bring students for campus visit, provide latest information from university for students, and help students in registration from step 1 to finish, and filter students on finding suitable university for students. And all these services is free for students. And if students have any question, students can surf our website funeducation.com for more information, such as knowing which university offer what kind of courses. And students, if not sure what are your interested in your interest, can also go for our career test. And if students wanted to know more about our latest event, can look for our Facebook, which is Fun Education 升学导航. All right. Thank you, Sergei College Subang, for sponsoring this revision workshop. Today, we have invited Puan Shoba, who has 21 years of teaching sejarah experience. So please welcome Puan Shoba. Hello, good evening, Puan Shoba. Hi, good evening, Kenneth. Hi, so yeah, you may begin your class lah. Okay, students, can you see me? Can you hear me clearly? Yeah. Okay, I can see some chat there. Okay. Alright, salam sejahtera ya. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar calon SPM kat sini. Okay, I put as my pin. Okay, salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar kat sini. Apa khabar semua? Zaman pandemik ni, you all okay ke? Pandemik pun pandemik, nak ambil exam pun nak kena ambil exam. Sekolah pun online, kesian you all. Betul tak? Kesian tak? Cikgu kesian lah. Kan? Memang kesian. Tapi tak apa. Okay, tak apa. Don't worry. And I understand you all are the first batch of KSSM kan yang nak duduk SPM ni. So korang ni kira macam tikus putih lah. Macam guinea pig sikit. Okay, yang akan bakal menduduki SPM. Okay, tahun memang batch 2021 tapi examnya tahun depan. Tikus makmal, betul tu Zuhair. Muhammad Zuhair, tikus makmal. Cikgu-cikgu sekali lah jadi tikus makmal. Tak apalah, kita harungi juga. Okay, we will go through this. Okay, it will be done. Don't worry. Okay, we will go through this well. Okay, so okay, kita tak nak buang masa sangat. So hari ni cikgu akan akan tunjuk slides macam mana nak nak jawab kertas soalan. Okay, apa ni sejarah SPM ni dan sebagainya. Okay, so cikgu harap you all bolehlah benefit daripada apa yang cikgu akan sampaikan pada hari ini. Okay, anyway, cikgu bernama Puan Shoba. Okay. Alright, so kalau ada apa-apa question nanti student boleh tulis dekat chat, and then kita akan ada satu sesi soal jawab, question and answer as well. Alright, I will try to do both in dual language, okay, but normally sejarah is purely BM, but I will try, okay, here and there. Alright, okay, nanti cikgu nak share ya, sekejap ya. Okay, sekejap. Okay, nampak tak slides-nya kelas? Kalau nampak boleh tak thumbs up ke apa ke? Okay, good. Okay, thank you Siti Zulaika. Alright, okay. Okay, lagi satu, masa cikgu nak paparkan slides ni kan, cikgu takkan nampak
chat tau. Pasal I'm going to put in a play mode kan. So tak nampak chat. So katalah ada soalan yang betul-betul nak tanya, you boleh tulis dekat chat area ataupun you boleh unmute your mic. Okay, you boleh unmute your mic and berhentikan cikgu sekejap and then nak tanya pun boleh. Atau sabar aja menunggu sampai akhir nanti masa question and answer session ya. Alright. Okay, kita mulakan sekarang. Okay kelas, okay, selamat datang ke Sejarah SPM 2021. Okay, isi kandungan minggu ini ya. Okay, apa yang cikgu nak bagi tahu minggu ni? Ada beberapa benda lah kat sini yang cikgu nak bagi tahu ya. Alright, satu ialah instrumen peperiksaan. Okay, kamu ni macam tikus putih kan? So apa sebenarnya instrumen peperiksaan yang kamu akan hadapi? Yang kedua, cikgu akan paparkan minggu ini skema pemarkahan struktur kertas 2. Esei kita akan buat minggu depan, objektif minggu selanjutnya, soalan-soalan kebat minggu-minggu selanjutnya. Okey, kenapa cikgu tak nak cram semua untuk hari ini? Nanti korang pening. Korang pening, cikgu pun pening. Okey, so tak nak pening-pening. We go step by step. Alright? Okay, I think that is better. Okay? Alright, so hari ini kita tumpukan pada kertas 2 struktur macam mana nak jawab. And then kalau kita ada masa, I rasa adalah masa. Okay, kita buat sedikitlah revisi bab 1 tingkatan 4 dan kita tengok beberapa soalan yang berkaitan dengan tingkatan 4 ni. Okay, alright. Okay, instrumen peperiksaan. Okay, ini saya nak letak kat sini lah tepi ni sikit. Okay. Alright. Kamu ni semua akan menjalani ujian bertulis. Okay, ujian bertulis tu apa dia? Alright. 1 kertas 1. Dan kertas 2. The good news is you got no kertas 3 anymore. Okay. Previous students dia ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Sekarang kalau tak ada dah kertas 3. So bersyukur. Okay. Tak ada kertas 3. Okay. So kamu ada kertas 1 dan kertas 2. Alright. Next. Kertas 1 tu apanya? Okay. Soalan objektif. Okay. Sama. Tengok nampak macam gambar ni kan? Soalan objektif. Okay. Ada 40 soalan objektif kelas. Alright. Dan awak kena jawab semua soalan itu, okay? Dan tempoh ujian untuk soalan objektif ni 1 jam yang bersamaan dengan 60 minit. So you have to finish it all, the 40 questions within an hour. Alright? Okay, kertas 2 pula. Okay, kertas 2 ni berbentuk respon terhad dan respon terbuka. So it's more on subjektif lah, okay? Lepas tu bahagian A soalan struktur. Dan bahagian B soalan esei. I rasa ini you all dah mungkin dah tahu dah. Cikgu-cikgu mungkin dah bagi tahu kot, no? Okay. So tempoh masa untuk paper ni pula 2 jam 30 minit. Okay, lama jugalah. Okay, pasal you kena tulis kan. Struktur esei kena tulis. So siap sedialah dengan tangan kamu yang kukuh ya. Nak tulis banyak-banyak ni. Okay, next. Okay, kita sekarang tengok soalan struktur dengan detail sikit ya. Okey, soalan struktur ya kelas ada 4 soalan. Okey, so biasanya 2 soalan daripada tingkatan 4 dan 2 lagi soalan daripada tingkatan 5. 2 from form 4, 2 from form 5. Okey, so normally it's like that. And then setiap soalan ialah 10 markah. So kalau ada 4 soalan, 40 markah. Alright? So altogether 40 marks, quite a big number ya. 40 marks. And yes, you kena wajib lah jawab semua soalan ni. Okay, tak ada pilihan. Masa yang disarankan lah pasal kertas 2 ni 2 jam 30 minit kan. So masa yang cikgu sarankan, normally kementerian sarankan ialah untuk soalan struktur ni kamu ambil masa 1 jam 60 minit. Okay, so you divide it into 4 lah. Okay, for each question. Alright. Okay, itu untuk soalan struktur. Okay, next soalan esei pula. Okey, soalan esei ya kelas ada 5 soalan disediakan. Okey, dalam 5 ni kadang-kadang 3 soalan tingkatan 4, 2 soalan tingkatan 2, kadang-kadang 2 soalan tingkatan 4, 3 soalan tingkatan 5. Okey, so depends lah, alright? And then tapi awak perlu jawab 3 soalan sahaja. So daripada 5 soalan tu kamu jawab 3 sahaja. Okey, memanglah nampak sahaja. Okey, tapi setiap soalan tu mengambil 20 markah. Okey, 20 markah untuk setiap soalan. So maksudnya if 3 question, 3 times 20 is 60 marks altogether. Alright, so it's quite a very big marks ya kelas.
And then masa yang disarankan untuk ni 90 minit. Ini yang cikgu sarankan lah, kementerian sarankan. Okay, so try. Bila kau orang buat latihan, buat training tu, cubalah gunakan masa yang macam ni so that you still have time to check. Okay, you ada masa untuk semak semula jawapan kamu sebelum nak hantar. Okay, now aras kesukaran. Okay. Now, coming to this aras kesukaran kelas, selalunya penggubal soalan ni, dia tak adalah teruk sangat nak bagi semua susah-susah kan. So, aras kesukaran soalan ni selalunya dibahagi kepada 3 ya. So, ada soalan yang mudah, ada soalan yang sederhana, ada soalan yang sukar. So, kalau kita tengok nisbah dia, nisbah kamu tahu kan, dah belajar kan nisbah? Okey, nisbah dia lebih kurang 5 soalan mudah, 3 soalan sederhana dan 2 lagi tu soalan sukar. Okey, so soalan yang susah tu tak adalah banyak sangat. So jangan risaulah ya. Kalau kamu belajar baca buku memang tak ada masalah lah. Okey. Okey, ini adalah konstruk soalan kelas. Kalau kamu tengok konstruk, okay, how the question has been constructed. Okay, has been constructed on the paper. Alright. So kalau kamu tengok kertas 1 dengan kertas 2 kelas, kalau kamu tengok, sekejap saya buat. Alamak. Sekejap. Okay. Okay, construct soalan ni kan. So kalau kamu tengok ya kelas, let me use my pointer. Okay. So kalau kamu tengok ni, okey, kertas 1 dengan kertas 2 mengingati, dua-dua pun ada aspek mengingati. Okey, apa maksud mengingati ni? Contohnya, mungkin nama-nama tokoh, tarikh-tarikh perjanjian, nama-nama perjanjian. Okey, itu semua ialah taraf mengingati, ada, confirm ada. Okey, lepas tu memahami, kamu kena faham konsep-konsep yang ada dalam buku itu. Yang ketiga, mengaplikasikan. Ada soalan-soalan which needs you to apply. Okey, kamu dah faham benda tu, so aplikasikan kepada senario yang lain. Alright? And then menganalisis. Menganalisis ni ialah pemikiran dengan lebih matang. Nak analyse, okey? Kena pemikiran dia lebih mendalam sikit. Okey, soalan-soalan yang memerlukan pemikiran sebegitu. Okey, itu dua-dua kertas pun ada. Kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada. Tapi kertas 2 ni as usual lah, dia mungkin susah sikit. Dia ada status menilai dan meramal. Okey, this one basically soalan kebat lah. Okey, yang suruh kamu jawab apakah nilai-nilai yang ada dalam konteks ini pada pendapat anda. Okey, sejauh manakah anda berpendapat macam ni. Okey, soalan-soalan macam tu memerlukan para pelajar untuk menilai dan meramalkan. Alright, so itu adalah dari segi konstruk soalan. Okey, setakat ni ada tak apa-apa pertanyaan kelas? Okey, saya tengok chat area. Ada tak so far understand or not? Faham ya? Okay, bagus. Alright, good. Okay, good. Alright, so itu adalah dari segi konstruk dia. Okay, next. Sekejap dia tak nak pergi pula dah. Ya. Okay, now kaedah penskoran. Okay, bagaimana pula dengan kaedah penskoran? Okay, ini something new also, not so new lah. Okay, kertas 1, kaedah penskoran itu dipanggil sebagai dikotomus. Okay, dikotomus, maksudnya kan dia ada 40 soalan objektif kan. So, satu soalan tu kalau kamu betul, 1 markah. Tapi kalau kamu salah, tiada markah lah, dia tak tolak markah. Maksudnya berapa yang betul tu itulah dia kamu punya jawapan. Jawapan yang betul tu semua ada satu markah. Okey? Itu adalah cara dikotomus. Maksudnya dalam 40 objektif itu kalau kamu betul 35 per 40 lah kamu punya markah untuk kertas 1 itu. Okey? Itu kita panggil sebagai dikotomus, ya.
Okey, kaedah penskoran kertas 2 pula lain sikit. Okey, nombor 1 ialah analytic. Okey, in English we call very analytical marking, analytical marking. Okey, yang analytic ni dia akan mengikut peraturan pemarkahan yang disediakan. Selalunya kementerian akan sediakan peraturan pemarkahan dia. Alright, so cikgu kamu akan gunakan peraturan pemarkahan itu untuk menilai jawapan kamu. Setiap fakta ada markah. Okey, setiap fakta ada markah. Itu kita panggil sebagai analitik. Okey, yang kedua ialah holistik. Yang holistik ni maksudnya secara keseluruhan. Normally untuk soalan-soalan jenis kebat tu kan banyak gunakan secara marking secara holistik lah. Dia akan tengok secara keseluruhan. So yang holistik ni dia berasaskan rubrik yang disediakan. Okey, rubrik itu juga disediakan. Okey, contohnya mungkin arah 1, katalah soalan tu soalan arah 1, tak begitu susah, mungkin 2 hingga 3 markah. Aras yang lebih tinggi dia akan memberi lebih banyak markah. Okey, contohnya soalan esei ada sampai 8 markah kan. Itu semua akan dimark secara holistik. Okey, this is just a pengetahuan untuk you all lah. Bukan you all nak mark pun. Okey, tapi pengetahuan kepada kamu macam mana marking itu dibuat. Ya. Okey, now kita akan masuk kepada the actual thing now. Okay, this is where I want you to concentrate properly. Ya. So hari ni macam what I said just now kan. Okay, hari ni I am going to concentrate only on the structure marking. Okay, skema permarkahan untuk soalan struktur. So kita tumpukan pada struktur dulu. Minggu depan baru cikgu nak buat esei. Okay, kita tak nak campur-campur aduk nanti pening. Alright. Okay, kita tengok untuk struktur ya. Okay, as I told you just now, struktur ada berapa soalan? Ada 4 soalan. 2 tingkatan 4, 2 tingkatan 5. So you cannot run away lah children. You cannot run away. Oh, saya nak belajar tingkatan 5 je lah, tingkatan 4 lah, tak payahlah. Tak boleh juga. Okay, tak boleh juga. Awak kena baca dua-dua. Okay, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan jumlah markah dia 40 markah. Dan cikgu sarankan soalan struktur ni cubalah skor. Okey, cubalah skor pasal kadang-kadang soalan esei tu mungkin lebih susah sikit ke apa ke kan. So cubalah skor yang terbaiklah dalam soalan struktur ni. Okey. Now, biasanya soalan struktur ni dia akan bagi pecahan. Okey, katalah contohnya soalan 1 kan. Dia ada pecahan A, B, C, kadang-kadang ada D, kadang-kadang dia habis dekat C sahaja. Depending lah, okay. So kadang-kadang soalan 1 A, B, C. Kadang-kadang ada soalan 1 A, B, C, D. Depending, okay. Alright, so maksimum 4 lah A, B, C, D. D tak pernah lah pergi sampai E. Ya, yeah? Okay. Now, soalan terakhir tu biasanya, wrong spelling ya. Soalan terakhir tu biasanya berbentuk kebat. Maksud cikgu, soalan C dengan D tu, C atau D tu selalunya berbentuk kebat. Okey, kebat maksudnya macam okey, pada pendapat anda. Okey, mengapakah hari kemerdekaan harus disambut? Contohnya pada pendapat anda. Okey, ataupun sejauh manakah hari kemerdekaan disambut secara gemilang di negara kita. Itu semua soalan kebat. Soalan kebat ni maksudnya soalan menggunakan pemikiran kamu sendiri. Dia tak ada dalam buku teks. Okey, tak ada dalam buku teks semua. This is from your own pendapat sendiri. Okey, talking about kebat ni kelas, cikgu nak bagi sedikit nasihat lah ya. Jangan takut buat soalan kebat. Okey, sebenarnya soalan kebat ni membantu anda because dia bukan fakta dari buku. Okey, dia bukan fakta dari mana-mana jurnal ke dokumen ke, tak ada. Okey, soalan jawapan tu daripada minda kamu sendiri. So, if at all your answers, jawapan kamu tu memang selari dengan question dia, that means dia tak keluar topik lah. Katalah dia tanya pasal Hari Merdeka, kamu pula pergi jawab pasal pilihan raya ke, apa ke yang tak ada kaitan dengan Hari Merdeka, okey, memanglah salah. Okey, tapi katalah jawapan kamu tu logik dan it is align. Okey, align maksudnya memang menjawab soalan tersebut, tak ada masalah, memang dapat markah. Okey, pasti dapat markah. Faham tak?
Okey, faham tak tentang soalan kebat ni kelas? Cuba letak sikit dekat chat area, faham tak apa cikgu cakap ni tentang soalan kebat? Because cikgu selalu tengok, okay, I always see many students, they are very frightened nak jawab soalan kebat. Mai dekat mai dekat soalan kebat je, alamak tak tahulah, tinggalkan kosong. Tinggalkan kosong lah, tak nak jawab lah, tak tahulah. Tapi untuk cikgu kan actually, soalan kebat tu lah yang membantu anda tahu untuk dapat markah. Pasal tu dia selalu bagi soalan kebat tu kat bahagian akhir dan markahnya pun bukan rendah, selalunya 4 ke atas. 4 ke atas kan soalan kebat ni selalunya. Okey, ini sebenarnya untuk membantu you all. You all pula yang takut-takut tak nak membantu diri sendiri. Okey, jangan macam tu. Don't worry, soalan kebat tu is your own pendapat as long it is logical. As long is logical, and lagi satu, jangan sentuh isu sensitif. Okey, isu perkauman tu semua janganlah sentuh, okey? Isu sensitif and is logical to that question, memang dapat markah. Okay? Okay, good. Lepas ni kena buat banyak soalan kebat. I will have one session just for soalan kebat. Mungkin dalam 2-3 minggu nanti. Okay, untuk soalan kebat sahaja. Okay. Next. Okay, soalan ini menjana murid untuk memberi pandangan atau pendapat. Okay, pendapat kamu sendiri. So, tak perlu nak takut, ya. Okay, good. Next. Sekejap, kadang-kadang dia ni lambat lah. Okey, sekejap cikgu stop share sekejap ya. Because kadang-kadang dia buat lambat. Okey, share balik. Okey, nampak kan slides tu? Okey. Alright. Nampak tak slides-nya kelas? Okey, good. Nampak. Okey. Alright. Sekarang kita dia tak nak pergi juga. Okey, tak apa. Degil slides ni Tak apa, kita pergi macam ni je. Okey. Okey. Sekarang kita masuk kepada satu soalan struktur kelas. Okey. Cikgu akan terangkan and then you all take note ya. Take note of this. Macam mana kita nak jawab soalan struktur ni. Ini satu contoh ya. Soalan struktur. Okey. Terangkan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Okey, quick question. Ni bab mana ni? Ni tingkatan berapa dan bab mana? Bab berapa? Bab yang keberapa? Cuba jawab sikit. Nak dengar sikit? Siapa tahu ni? Form 4 bab 1. Yes, very good. Nampak sangat dah buat ulang kaji dah ni. Dah buat ulang kaji ya, very good. Okay, very good. Okay, keep up. Alright. Yang tak buat ulang kaji tu tak apa. Don't worry. Okay, you can start now. Okay. Terangkan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu 4 markah. Okay, tengok soalan ni dibagi soalan dia ke atas, lepas tu bawah tu kadang-kadang dibagi garisan. Okay, of course it's not only one garisan. Untuk markah 4 markah ni mungkin dibagi 4 garisan. Cikgu tak letaklah 4 garisan pasal tempat dia kecil sangat ya. So dibagi garisan ya, garisan. So katalah jawapan pelajar A ni, okey katalah jawapan pelajar Ahmad ya. Okey, tengok jawapan dia. Alah, lambatlah. Tak tahu kenapa dia punya slide macam ni. This is technical problem. Okey, tak apa. Nanti cikgu stop share kejap. Sorry ya, ni kan technical problem macam ni lah kalau online. Okey, cikgu guna ni lah dulu. Alright? Try balik. Okey, jawapan pelajar. Okey, dia letak huruf Roman ya. Dia letak huruf Roman, nombor 1 dia letak raja, yang kedua dia letak undang-undang, yang ketiga dia letak wilayah pengaruh,
Lepas tu yang keempat dia letak rakyat. Rasa betul tak jawapan dia kelas? Siapa tahu jawapan ni betul atau tidak? Tak, okey. Mishka Prabhakar, okey. Tak betul ya? Ciri-ciri negara bangsa. Ada kata betul, ada kata tak betul. Okey, kita tengoklah. Okey, raja betul. Okey, lepas tu undang-undang pun betul. Wilayah pengaruh pun betul. Rakyat pun betul. Memang jawapan dia betul. Okey, semua betul. Tapi pelajar ni hanya akan dapat setengah markah kerana gunakan huruf Roman. Okey. Please keep that in mind. Kalau soalan dia tak tulis huruf Roman, dia bagi garisan, maksudnya dia nak suruh kamu tulis. Bukan tulis point form macam ini. Okey? Faham tak? Tak boleh tulis point form macam ini. Kalau kamu point form macam ini, memang jawapan dia betul, tapi setiap satu ini kamu hanya dapat half marks only. Alright, that means ini setengah. So kamu dapat 2/4 sahaja. Faham ya? Kata kalau soalan tu dah tulis Roman, okay, then you follow Roman. Tapi kalau soalan tu ada garisan, maksudnya dia nak suruh kamu tulis macam esei sikit. Faham tak? Nurin, kelas ni sepatutnya habis pukul 5 sampai 6:30, Nurin. Okey. Faham ya? Inilah dia sebenarnya satu yang kemungkinan pelajar tak tahu, dan ini pasal you all KSSM kan, so dia lain sikit. Okey, cikgu tengok chat. Okey, good. You faham. Alright. Okay, let's move on. Okay, bila saya tengok chat kan, saya nak move on tu dia lambat sikit. Pasal dia two different application kan. So dia melambat sikit. Saya kena masuk balik. Alright. Okay. Now, skema pemarkahan yang betul. Kalau yang betul kelas, dia macam ini. Soalan yang sama, tapi dia tak bagi Roman kan, huruf Roman kan. So awak kena jawab macam ini. Okay, now please look carefully ya. Cikgu nak terangkan satu-satu. Macam mana nak jawab, nak dapat 4 markah ni. Alright? Okay. First of all, nampak tak cikgu tulis kat sini penggunaan kata tugas. Okay, maksud kata tugas di sini, sometimes I will use the term kepala ayat. Sometimes I use the term kata tugas. Okay, depending on your teacher lah what terms dia orang guna ya. Okay, apa maksudnya ialah, okay, kamu tengok soalan dia. Soalan dia ialah terangkan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. So bila kamu jawab, kamu kena jawab daripada kata tugas ni. Ni kata tugas. Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ialah ... Faham tak? So itu maksudnya. Macam BM lah. Kamu kena gunakan ayat lengkap. Okay? So itu maksudnya kata tugas. Alright? So ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ialah kena start macam itu. Struktur pun sama, esei pun sama. Alright, mesti ada kata tugas. So this is what I have written down here. Penggunaan kata tugas. Ciri-ciri itu, perkataan kata tugas tu harus ada. Okay? Alright. Yang kedua, jangan lupa penanda wacana. Okay, jangan lupa penanda wacana. Okay. Tolong pisahkan one point, okay, satu jawapan dengan jawapan yang lain itu dengan menggunakan penanda wacana. Okey, cikgu nak check sikitlah BM you all. Namakan penanda-penanda wacana yang digunakan di sini. Okey, siapa boleh bagi tahu? Darshan, I'm showing you now how to write it in a short essay form, okay? Di samping itu, seterusnya selain itu. Okay, very good. Alright, good.
Okey, faham apa dia, dah form 5 dah, mestilah tahu kan apa itu penanda wacana. Okey, so kalau kamu tengok ya kelas. Okey, dah highlighter sikit. Okey, inilah dia penanda wacana. Selain itu, di samping itu, seterusnya. Alright, penanda wacana tu harus ada. Please keep that in mind. It's the same for structure and essay. Is going to be the same. Alright. Kalau struktur yang berbentuk garisan, okay? Alright. Yang ketiga, gunalah ayat lengkap. Okay, jangan ayat yang tergantung. Perlu ada ayat lengkap, ada subjek, ada predikat. I'm sure you are very pro in this class because BM pun kamu belajar kan. So gunakanlah ayat yang lengkap. Okey, sekarang kita tengok kepada jawapan dia. Right. Is the point. Okey, kita tengok kepada jawapan dia. Okey, so jawapan ni masih sama. Raja, wilayah pengaruh, rakyat, okey, dan undang-undang. Okey, alright. So tengok macam mana dijawab ya. Okay, ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ialah raja yang menjadi tonggak utama. So ini isi yang pertama. Okay, ini isi yang pertama. Raja menjadi tonggak utama. Okay, isi yang pertama. So 1 markah. Okay, 1 markah dah ada dah. Selain itu, undang-undang yang menentukan kesejahteraan hidup. Okay, isi yang kedua. Dah ada lagi 1 markah dah. Okey. Di samping itu rakyat iaitu penduduk sesebuah wilayah. Dah ada dah yang ketiga. Seterusnya wilayah pengaruh iaitu kawasan rakyat memperakui pemerintahan seseorang. 4 lengkap. Memang this one kau dapat 4 markah. Markah maksimum. Okey, memang dapat markah maksimum. Okey. Now, lagi satu cikgu nak kamu tengok ialah saya tak tulis raja sahaja. Saya tak tulis undang-undang sahaja. Saya tak tulis rakyat sahaja, saya tak tulis wilayah sahaja. Actually kalau kamu tak tulis tambahan dia macam yang menjadi tonggak utama, yang menentukan kesejahteraan hidup, untuk soalan cikgu galakkan kamu bagi sedikit. Okey, huraian sikit cikgu galakkan itu. Okay, because you know why? I want you to get used to that kind of writing because in essay you memang kena tulis macam tu untuk setengah kata kunci. Alright, so kamu galakkanlah, biasakan diri kamu jangan tulis raja je, bagilah sedikit huraian dia, raja yang menjadi tonggak utama. Undang-undang yang menentukan kesejahteraan hidup. Rakyat, okay, iaitu penduduk sesebuah wilayah dan sebagainya. Okey kelas? Faham tak setakat tu? Okay, kita tengok chat area sikit. Faham ya? Setakat tu faham ya? So that is how you answer soalan struktur yang ada garisan, yang diberi garisan. So kalau ada kalau tak ada, orang kata apa, tak ada tulisan Roman, awak janganlah pergi tambah tulisan Roman tu. Okey? Tak dapat markah penuh nanti, walaupun jawapan kamu betul. Ya? Yeah? Okey, good. Kalau dah faham tu good. Okey, kejap. Okey, I kena stop share sekejap Kena masuk balik. Kalau tengok chat memang macam tu. Zoom is like that. Okey. Okay, next one is this. Okey, sekarang kita tengok pula skema markah yang kedua yang katalah soalan lagi satu ya. Senaraikan 3 isu kemanusiaan yang disertai oleh Malaysia. Okey, ini 3 markah lah pasal 3 isu kan. Kemanusiaan, isu kemanusiaan disertai oleh Malaysia dan dia dah bagi huruf Roman. Contohnya macam ni, dia dah bagi dah huruf Roman. So nombor you pun tulislah dekat huruf Roman tu isu Palestin, isu Syria, isu tsunami di Aceh. Okey, soalan ni semua memang semuanya betul lah. Okey, pasal dia dah bagi huruf Roman. Kalau dia dah bagi huruf Roman, so you gunalah huruf Roman tu. Kalau dia tak bagi huruf Roman, kamu tulis dalam bentuk esei. So ini memang dapat markah penuh kerana huruf Roman telah disediakan. Okey, telah disediakan dalam bentuk soalan tersebut. Okey.
Anda boleh menjawab dengan ayat penuh pun. Katalah dibagi huruf Roman ni, awak tak nak jawab macam ni, awak nak jawab dalam ayat penuh macam ni, isu kemanusiaan yang disertai oleh Malaysia ialah isu Palestin pun boleh. Okey, pun boleh. Alright, so itu adalah memang soalan struktur ada macam ni saja. Satu dia akan guna huruf Roman, selagi satu dia bagi garisan. I'm sure you would have seen this. Okay. So sekarang cikgu dah bagi tahu macam mana nak jawab dua-dua ni. I hope you already got an idea. Okay. Alright. Moving on. Okay. So di sini kita dapat lihat ya kesilapan teknik menjawab. Okay. Boleh menjejaskan markah calon. So this is something that you have to look into. So oleh itu jika tiada huruf Roman, pastikan jawapan kamu itu ditulis dalam bentuk yang esei. Alright. And then don't forget. Okay, don't forget this. Menggunakan kata tugas di awal ayat. Bila nak buat cara esei tu, cari kata tugas. Kata tugas tu ada kat soalan tu. Dah ada dah kata tugas tu. Cari that one and write down first. Kalau ditanya ciri-ciri, tulis ciri-ciri. Kalau ditanya kesan, tulis kesan apa dia. Ambil the same word from the soalan, tulis kat jawapan tu. Alright. Yang kedua, jangan lupa gunakan penanda wacana. Alright. Dan yang ketiga, tulis ayat yang lengkap mengikut pemarkahan. Okey, tulis ayat yang lengkap mengikut pemarkahan. Tengok pemarkahan tu. Kalau 3, 3 lah. Okey, kalau 4, 8 semua tak ada dalam struktur ya. Maksimum pun 4 lah selalunya. Okey, dalam soalan struktur. Okey. So itu adalah cara pemarkahan untuk soalan struktur. Okay, next. Alright, ini pula soalan kebat tetapi bahagian struktur. As I told you just now kan, soalan struktur dia ada A, B, C. Kadang-kadang soalan C itu soalan kebat. Okay, atau soalan D itu soalan kebat. But it is still under the kertas struktur. Okay, soalan jenis struktur. Okay, ini satu contoh untuk soalan kebat ya. Okay, soalan kebat dia akan berbunyi macam ni lah. Okay, contohnya, sebagai warga negara Malaysia, mengapakah kita perlu menghayati rukun negara? Okay, rukun negara tahu kan, dah lama tak sebut kot pasal dah lama tak pergi sekolah. Dulu pergi sekolah tiap-tiap hari Isnin, kena duduk kat situ, kena berdiri perhimpunan cakap rukun negara, betul tak? Betul tak kelas? Okey, ni dah lama tak pergi sekolah, ingat tak rukun negara? Ingat ke tak? Rukun negara. Ingat? Okey, kalau ingat bagus. Alright, ada berapa rukun negara kita? Saya tak nak tengok chat lagi ya, pasal kalau saya tengok chat nanti saya tak boleh nak klik-klik benda ni. Nanti saya tengok chat. Okey, nanti sekejap lagi. Kita tengok dulu contoh jawapan yang baik. Mengapa kita perlu menghayati rukun negara? 4 markah. Okey? Alright. So, jawapan yang baik ini cikgu dah sediakan. Alright? Okey. So, kita tengok kat sini. Alright. Nombor 1 apa cikgu kata tadi? Gunakan kata tugas. Okey, so kata tugas kat sini ialah warga negara Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. So, awak kena jawab pun macam tu juga. Sebagai warga negara, awak nak tambah Malaysia pun boleh, tak tambah pun tak apa, kita faham warga negara. Sebagai warga negara, kita harus bla bla bla. Itu kata tugas tu mesti ada. Dan, okey? Next, cikgu nak kamu tengok ada tak penanda wacana? Ada. Tengok ada 3 penanda wacana kat sini warna kuning ni. Di samping itu, seterusnya dan akhir sekali ada. Okey, next kita tengok dia punya ayat dan juga isi dia. Betul atau tidak. Okey, memang betul lah ni jawab. Memang contoh jawapan baik. So memang betul. Alright, so kita tengok macam mana dia menjawab ya. Okey, sebagai warga negara kita harus menghayati prinsip rukun negara untuk mewujudkan semangat patriotisme dalam diri masyarakat. So, kenapa kita perlu menghayati? Soalan dia, kenapa kita perlu menghayati? Untuk mewujudkan semangat patriotisme dalam diri masyarakat. Betul tak?
confirm betul. Memang kita baca rukun negara kan. Okay, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kesetiaan kepada raja dan negara itu menunjukkan semangat patriotisme dalam diri masyarakat. So yes, this jawapan is correct. Okay, jawapan 1 dah ada 1 markah dah. Okay, lepas tu dia bagi huraian sikit. Yang akan sanggup berjuang demi negara. Maksudnya bila seseorang tu ada semangat patriotik, dia mungkin adalah semangat nak berjuang untuk negara. So kat sini kelas ada isi iaitu semangat patriotisme dan diikuti dengan sedikit huraian. Cikgu memang galakkan kamu tulis macam itu. Alright? Okay. Now, dah habis. Okay, 1 markah kat sini. Huraian ni pun actually kamu boleh dapat markah juga. Okay, 1 lagi markah kat sini. Okay, next. Di samping itu, isi kedua. Masyarakat akan mematuhi undang-undang. Kan ada dalam prinsip negara kedaulatan undang-undang. Okay, so definitely masyarakat akan mematuhi undang-undang. Isi kedua, disambung sikit dengan huraian dia, yang akan membentuk jati diri yang cemerlang. Okey, kalau kamu tak ada huraian, tak boleh nak fikir tu, tak apalah, asalkan kamu letak isi dia. Okey, alright. Seterusnya, okey, isi ketiga, melahirkan individu yang taat dan kuat pada agama. Itu ialah rukun negara pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, so melahirkan individu yang taat dan percaya kepada agama. Dia bagi isi saja, dia tak bagi huraian. No problem, dapat markah. Akhir sekali, masyarakat akan membentuk perpaduan. Okey, perpaduan itu isi yang keempat, dia bagi huraian sikit, yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okey, rasa-rasa dapat tak 4 markah ni? Confirm dapat 4 markah. Actually, kalau bila mark, dia lebih daripada 4 markah sebenarnya. Okey, dia ada markah untuk semangat patriotisme, ada markah 1 untuk huraian, ada markah lagi kat sini isi kedua, huraian kedua, isi ketiga, isi keempat, huraian keempat, semua ada markah. Dia sepatutnya dapat lebih daripada 4 markah. Tapi kerana markah maksimum yang diberi dalam soalan tu 4 markah, so he gets the maximized mark. Alright, so yang penting kat sini kelas, penggunaan kata tugas, penggunaan penanda wacana, dan tulis ayat yang lengkap. Okey, kalau boleh sertakan huraian. Okey, biasakanlah tulisan macam ni so that you won't have problem in your essay writing. Okey, sekarang cikgu nak tengok chat. Okey, faham tak kelas? Okey, yes, rukun negara ada 5, bagus. Ya, rukun negara ada 5. Okey, faham Okey, good. Kalau kamu faham setakat tu, good. Alright. I'm happy. You are happy, I'm happy. Okey, ada satu chat ni, siapa tulis? Sekejap Okey, yap, Zin E ada tanya, cikgu kalau tulis macam ni okey tak? Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ialah wujudnya raja, undang-undang, wilayah, pengaruh dan rakyat. Okey. Okay, it's a good question, but if for me lah for me, I would prefer if you can put the penanda wacana. Okay, gunakan penanda wacana. Okay, Zin Yi. Okay, try to use the penanda wacana. Tak lama pun, you're just going to use extra 1 or 2 words of the penanda wacana. That will be better. Alright, and because dalam sejarah mereka galakkan ayat yang lengkap. Okay? Got it. Okay, good. Okay, alright. So sekarang saya stop share sekejap. I go to the next slide. Okay. This is done. Okay, so saranan cikgu lah kepada calon-calon untuk jawab soalan struktur ni.
Okey, jawablah keempat-empat soalan struktur tu. Kalau boleh janganlah tinggalkan ya. Tapi kalau dah tak tahu nak jawab tu nak buat macam mana kan. Okey, jangan tinggalkan semua kosong pasal dia ada A, B, C, D kan. At least soalan kebat tu korang drill lah otak sikit. Okey, jawab soalan kebat tu. That's why I say the soalan kebat is helping you guys. Okey, pasal pendapat anda sendiri. So janganlah, dah soalan kebat tu kan you all tahu tak? Kebanyakannya soalan markah dia 3 atau 4. Memang markah yang tinggi. So use that opportunity. Kalau tak tahu benda lain pun soalan kebat tu jawablah, dapat juga markah. Ya, cikgu faham. Sejarah ni not easy because you have to read a lot, ya. Okey. Nombor 2, jawab berdasarkan peruntukan markah. Kalau ada 3, 3 lah isi yang dia nak. Kalau ada 4, 4 lah isi yang diminta tu, ya. Okey, next. Baca dan fahami kehendak soalan tu. Okey, kalau kamu jenis yang garis-gariskan tu, gariskanlah nama ciri-ciri tu. Kata tugas tu apa sebenarnya, dia punya keywords tu, okey, gariskan dan fahamkan soalan tu. Next, jawab soalan yang anda tahu dahulu. Okey, daripada 4 soalan struktur tu belik-belik, tengok belik-belik. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, tengok dulu yang mana confident jawab tu dulu. Alright? Okay, next. Tulis ayat yang lengkap dan ringkas. And jawablah di ruang yang disediakan. Okay, untuk soalan struktur memang dah ada ruang yang disediakan. Okay, kelas? Okay, itu adalah saranan cikgu kepada soalan struktur. Okay? Alright, kita move on ya. Okey, sekarang jom kita semak sama-sama. Sekarang cikgu tak nak semak lah, you all lah semak. Okey, pada pendapat anda, ini soalan dia. Pada pendapat anda, mengapakah hubungan yang baik dengan negara jiran penting bagi menjamin kedaulatan negara? 4 markah. Ni soalan kebat. And then dia tanya, why the hubungan, what we say ya, the friendship, the relationship, okay, between our country and the neighboring country, dengan negara-negara jiran. Okay, contoh negara jiran kita seperti siapa? Siapa contoh negara jiran kita? Singapura, Indonesia, Thailand, Myanmar, Philippines. Okay, ini semua adalah negara-negara jiran kita. Mengapa hubungan yang baik dengan negara jiran kita ni penting untuk menjamin kedaulatan negara? Okey, cikgu nak kamu tengok checklist ni. Okey, ada tak dia guna kata tugas? Ada tak dia guna penanda wacana? Ada tak dia guna isi huraian? Ada tak ayat dia lengkap? Kamu check dan bagi tahu saya. Okey, alright. Jeng kita keluarkan jawapan dia. Okay, itulah jawapan dia. Okay, I give you about 2-3 minutes. Why don't you just read the answer and then tell in the chat area. Okey tak? Boleh tak kita bagi calon ni 4 markah, kelas? You all sekarang marker, bukan cikgu. Okay, cikgu bagi dalam 2 minit lah, 2-3 minit Okey, dah ada jawapan-jawapan dah. Jom kita tengok chat. Okey. Okay, I think I missed some of the chat. Dapat memajukan pembangunan negara. Okay. So you think that is one of the isi ya? You tengok ada tak? Cannot. Amira kata tak boleh dapat 4 markah. Okay, Amira nanti mungkin boleh jelaskan sikit kenapa ya. Faizal kata teacher tak apa ke kalau tak letak pada pendapat saya. Okay. Okay. Kalau tak letak pada pendapat saya tu rasanya tak apa. But then I have to recheck this one again because you all punya baru you punya skema ni baru. So in fact, cikgu ada dengar kemungkinan ada pertukaran sikit dalam skema tu tapi sampai sekarang tak dapat lagi lah. Okay, so we will see into that. But make sure you ada kata tugas. Okay, macam hubungan baik ni. Okay, mengapakah hubungan baik? Ada perkataan hubungan yang baik tu. Kita letak tu dulu. Okay. Alamak. Silap sekejap sorry. Okay. Lepas tu,
Ish. Alright, ada lagi chat. Okay, Sridharan said, I think can because the answer has fakta dan huraian. Okay, dia tak ada pada pendapat saya. Okay, alright. Okay, so any others? Any others? Okay, now kita tengok ya sama-sama. Okay, ada pelajar yang tanya pada pendapat saya tu nak letak ke tak apa. Tapi kalau nak bagi tak salah, okay, tak salah kalau letak. Okay, kalau you nak confident, you letak je pada pendapat saya hubungan baik dengan negara jiran penting bagi menjamin kedaulatan. Okay, kalau cikgu jadi student, cikgu pun akan tulis pada pendapat saya tu. Okay, but anyway, that one let me reconfirm because I'm actually waiting for some new news ya. Okay, setakat ni tak dapat lagi. Okay, untuk pelajar you all lah yang tikus putih ni. Okay, alright. So anyway, otherwise, penanda wacana ada tak? Penggunaan penanda wacana? Ada ke tak ada? Yes, ada kan? Okay, penggunaan penanda wacana ada. Alright. What about isi huraian? Rasa lengkap tak isi dan huraian dia? Okey, lengkap ya. Isi dan huraian dia okey, nampak lengkap ya. Okey, kita baca. Hubungan baik ataupun nak tambah sikit. Pada pendapat saya, hubungan baik dengan negara jiran penting bagi menjamin kedaulatan negara kerana dapat menjamin kestabilan politik. Ini isi dia. Betul tak? Ini isi dia. Yang membawa kepada kesejahteraan rakyat. Itu huraian dia. Okey, ini isi, ini huraian. Alright? So, sini dapat 1 markah. Sini pun boleh dapat 1 markah. Alright? Okay. Now coming to isi kedua. Selain itu, dapat mengukuhkan kerjasama ekonomi dan ini membantu meningkatkan status kewangan negara. So, dapat mengukuhkan kerjasama ekonomi itu 1 markah. Lepas tu huraian dia dapat membantu meningkatkan status kewangan negara lagi 1 markah. Alright? And then seterusnya menggalakkan perkongsian kepakaran sesama negara 1 markah. Di samping itu dapat meningkatkan imej negara di persada dunia 1 markah. So all together didapat berapa markah tahu sepatutnya? 1 untuk dapat menjamin kestabilan politik. Okay, let me just guna highlighter nampak sikit. Okay, 1 kat sini. Dapat 1 markah. Lepas tu 1 lagi. Membawa kepada kesejahteraan rakyat. Dapat lagi. Mengukuhkan kerjasama ekonomi dapat. Membantu meningkatkan status kewangan negara dapat. Menggalakkan perkongsian kepakaran sesama negara dapat. Meningkatkan imej negara di persada dunia dapat. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah sebenarnya dia boleh dapat, tapi memandangkan markah maksimum yang diberikan 4, so dapatlah markah maksimum tersebut. Okey kelas? Faham setakat tu? Okay. Alright. So is there any question regarding the marking of the writing of struktur? Okay. So secara konklusi kan, on this part, cikgu boleh kata soalan struktur tu kamu tengok betul-betul. Kalau ada memang disediakan huruf Roman, kamu gunakan huruf Roman tu. Kalau tak disediakan huruf Roman, tulis secara esei pendek. Alright, itu 1. Yang kedua, jangan lupa gunakan kata tugas dia, gunakan penanda wacana, gunakan ayat yang lengkap. Alright, okay, good. Okay, cikgu stop share ni sekejap. Ni yang leceh sikit Zoom ni. Okay, alright. Okay.
Next, okay. Ini untuk minggu depan. Minggu depan kita akan buat essay writing. Okay, kertas 2, essay writing. So minggu depan cikgu akan jelaskan dengan lebih detail on essay writing. Essay writing dia kena tengok kata kunci. Okay, that one next week lah. Minggu ni tak payah nak pening kepala. Tak payah fikir pasal ni. Next week, ya. Okay, next. Okay, sekarang kelas kita akan masuk kepada bab 1 tingkatan 4. Okay, kita tak banyak masa ya. So cikgu sebenarnya tak boleh nak full swing the whole bab ya. So cikgu just pick 1.1 dengan 1.2. Alright. Itu je cikgu pick for today. Kita nak ulang kaji sikit ya. Lepas tu kita akan tengok soalan yang berkaitan dengan apa yang cikgu ulang kaji hari ini ya. Okay, kita tengok warisan negara bangsa. Okay, now latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okay, this is just a quick revision aja ya. Okay, apakah latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat? Okay, now asas negara kerajaan alam Melayu telah bermula sebelum kedatangan Barat lagi. Memang kerajaan alam Melayu dah mula. Awak dah belajar dah kerajaan alam Melayu ni di form 2 lagi. Kamu dah belajar dah. Betul tak? Ya. Okey, now proses pembentukan negara bangsa mengambil masa yang sangat lama dan harus melalui beberapa tahap. Betul tak? Nak jadi negara bangsa tu is not a very easy process. It takes a lot of experience, a lot of time, and a lot of stages, tahap-tahap untuk mencapai atau menjadi satu negara bangsa, okey, yang ada pada hari ini. Okey, apakah contoh-contoh negara bangsa alam Melayu yang ada yang kita telah belajar ialah antaranya Kerajaan Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Nagara dan Sriwijaya. So dalam banyak-banyak ni, Kedah Tua dengan Gangga Negara ni terletak di negara kita. Alright, Kedah Tua ialah di Kedah dan Gangga Negara ni di Perak. Okay, the others all ialah kejiranan kita. Okay, now ciri-ciri negara bangsa berkembang dan diwarisi oleh kerajaan Melayu selepasnya. Alright, so this is a little bit of intro lah tentang kerajaan alam Melayu. Ya. Yeah? Next. Now, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. This is the question that we did just now. Apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu? Of course, kamu dah tahu dah jawapan dia kita buat tadi, raja. Yang kedua, rakyat. Yang ketiga, wilayah pengaruh. Dan seterusnya, undang-undang. Okay, these are the 4 ciri-ciri negara bangsa yang kamu harus tahu. Ya. Alright, seterusnya, kita tengok one by one. Kita tengok ciri itu dengan lebih terperinci. One by one. Okey, kita tengok raja dulu. Tengok ni. Raja ni handsome kan main. Tengok. Alright. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Okey, raja tu siapa? Raja tu adalah tonggak utama kerajaan. Kalau kita tengok negara kita hari ini, yang di-Pertuan Agong, sultan-sultan setiap negeri, itu semua merupakan tonggak utama kerajaan. Kedudukannya diperkukuh dengan sistem pentadbiran dan dibantu oleh pembesar. So raja tak boleh buat kerja dia satu orang. Okey, so dia ada satu sistem pentadbiran yang akan membantu raja ini, will give him the guide. Okay, there's a guide for him melalui sistem pentadbiran and also dibantu oleh pembesar-pembesar raja. Right? Raja mendapat ketaatan daripada rakyat. Okay. Sifat taat tu dianggap sangat suci. Kelas, this one I need to let you know because mungkin sekarang kamu rasa, ya ke kena taat pada raja? Korang ni nama raja pun tak tahu agaknya. Betul tak? Betul tak? Nama Agung pun tak tahu, nama Sultan Selangor pun tak tahu kot. Betul tak? Mesti ada yang tak tahulah, cikgu confirm. Okey, tapi dulu bukan macam tu kelas. Dulu ketaatan pada raja itu dimestikan. Kalau tak taat pada raja dianggap menderhaka. Lepas tu ada dia punya apa orang kata hukuman, there is a hukuman atau denda kalau kamu tak taat pada raja. Bukan macam sekarang. Sekarang kita nama Agung pun tak tahu. Okay, cannot be like that. At least you must know the name of our king, ya, and also the name of the sultan of your state. Kalau kamu dari Selangor, tahulah sikit nama Sultan Selangor tu, ya. Okay.
Seterusnya, contohnya ya, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Okay. So those days punya mentality ya kelas, raja-raja ni dianggap sebagai sangat suci dan sometimes mereka anggap raja tu sebagai Tuhan. Okey, sebagai Tuhan. Contohnya di Champa tu, mereka kaitkan raja tu dengan Dewa Siva. Dewa Siva ni merupakan Tuhan untuk agama Hindu. Alright, so sebegitu sekali besarnya kedudukan raja pada masa itu. Dan obviously, as a rakyat, you memang tak ada choice, you kena taat setia kepada raja tersebut. Okey, kelas? Setakat tu faham tak tentang raja ni? Ada orang cakap pasal Perdana Menteri tadi sekejap. Betul lah, yalah. Okey, ya, faham ya. Okey, good. Ya, Perdana Menteri kita selalu tahu pasal selalu keluar dalam akhbar dan sebagainya ya. Yang di Pertuan Agong jarang-jarang kita dengar nama baginda ya. Okey. So kamulah kena Google and get it known. Your country you should know, okay? Alright, kita sambung ya. Biasalah, I dah tengok chat kan, I kena stop balik. Sorry ya, bila saya tengok chat, saya kena keluar balik dulu. Okay. Sekejap. Okay, next ciri-ciri ialah undang-undang. Okay, nah undang-undang obviously digubal untuk kesejahteraan hidup rakyat kelas. Obviously lah kan. Kalau tak ada undang-undang, kamu imagine lah kalau tak ada undang-undang negara kita apa jadinya. Kita tak tahu yang mana baik, yang mana buruk, orang semua buat sesuka hati. Okay, all will be in their own world. Don't know what they're doing pasal tak ada undang-undang. So obviously dari dulu sampai sekarang, undang-undang tu memang untuk kesejahteraan hidup. Ia digunakan di seluruh wilayah pengaruh lah pada zaman dulu, Kerajaan Alam Melayu dulu ya. And then digunakan sebagai panduan dalam pentadbiran kerajaan. Alright, digunakan sebagai panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya di Majapahit menggunakan undang-undang yang dinamakan Kutara Manawa. So inilah gambar dia kelas. Ini inskripsi tentang undang-undang Kutara Manawa itu. So this is about undang-undang. Okay, basically undang-undang untuk kesejahteraan hidup rakyat. Okay, next. Next ciri dia ialah wilayah pengaruh. Okay, apa menatangnya wilayah pengaruh ni ya? Okay, wilayah pengaruh, the definition of it ialah ia merupakan kawasan di mana rakyat menerima dan mengakui pemerintahan raja itu. Katalah wilayah Melaka, okey, katalah wilayah Melaka tu daripada Melaka sampailah ke Sumatera contohnya. So that whole kawasan dianggap sebagai wilayah pengaruh dan rakyat akan mengakui Sultan Melaka sebagai sultan mereka. Okey, in that particular wilayah pengaruh. Okey. Okey, contohnya kat sini kamu tengok gambar ni. Okey, ini adalah contoh wilayah pengaruh Funan. Okey, kerajaan Funan. If you see here, wilayah Funan meliputi wilayah dari Sungai Mekong. Sungai Mekong is somewhere here. Teluk Chamran, selatan Myanmar dan Segenting Kera. Inilah Segenting Kera. So this whole thing ialah wilayah pengaruh Funan, and then rakyat Funan tu akan mempengaruhi Raja Funan tu sebagai raja untuk wilayah pengaruh ini. Okay class, so that is the detail about wilayah pengaruh. Okay, next, the last one is rakyat. Okay, rakyat. Okay, apa maksud rakyat? Rakyat ialah penduduk wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Alright, itu adalah rakyat. Now, contohnya rakyat Sriwijaya menunjukkan kesetiaan kepada raja dia dengan adakan satu upacara persetiaan. They will take oath. Mereka akan ambil satu upacara persetiaan untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada raja dan juga minum air sumpah sampai begitu sekali. Okey, untuk menunjukkan kesetiaan kepada seorang raja itu. Okey, so inskripsi ni kalau kamu tengok gambar ni kelas, ini merupakan inskripsi Telaga Batu yang digunakan dalam upacara persetiaan. Alright? So begitu sekali ya kesetiaan seorang rakyat kepada raja. So dengan itu ciri-ciri negara bangsa telah cikgu bagi dah. Okey, 1.1 dah habis.
Okay, are you clear class? Yes, Atika, nanti you Google ya. Okay, clear. Any others? Everyone is good? All okay setakat ni? Okay, good. Okay, so cikgu cannot go the whole revision because we don't have enough time. So I just pick up here and there. So I hope it's beneficial to you. All right. Okay. All right. We stop the share. Biasalah, dah tengok chat, kena stop share kejap. Okay, next one ya class. I am going to go to soalan. Soalan yang berkaitan dengan 1.1 tadi tentang kerajaan alam Melayu tu. Inilah dia bentuk soalan struktur. Okay, untuk 1.1. Okay, alright. The first one, namakan 2 buah kerajaan yang muncul di alam Melayu sebelum kedatangan Barat. Very easy lah. Tadi pun cikgu dah bagi contoh kan. Okay, itu adalah soalan pertama. Soalan kedua, terangkan ciri-ciri bangsa kerajaan alam Melayu 4 markah. Soalan ni kita dah buat tadi ya. Dalam slide cikgu yang sebelum tu tentang soalan struktur, cikgu dah buat dah soalan ni. So kita tak nak buat balik lah soalan ni ya. Okey, soalan yang ketiga, mengapakah warisan negara bangsa kita perlu dihargai? Okey, ini adalah satu contoh soalan 1.1 tingkatan 4 bab 1. Okay, so if you see the question class, the first question dia bagi huruf Roman. So you just write the answer here. Alright. Second question dia bagi garisan. 4 markah. So kenalah tulis macam esei pendek. Okay, soalan yang ketiga pun dia bagi garisan. 4 markah. Okay, pun kena tulis. Now, second thing saya nak kamu tengok, soalan ketiga tu memang soalan kebat. Kan cikgu dah kata, soalan C atau soalan D dalam struktur confirm soalan kebat. And you know why they do that? Actually untuk membantu kamu. Katalah kamu tak tahu jawapan untuk soalan A, tak tahu jawapan untuk soalan B, jawapan untuk soalan C tu bolehlah goreng. Pasal pendapat kamu aja. So goreng. Okey, tulis dengan betul-betul. Okey, pendapat kamu kalau logik memang dapat markah. Markah dia pun 4 lagi. Faham tak? That's the reason why kerajaan bagi soalan kebat ni. Tapi you all ni saya pun tak tahu kenapa kamu takut sangat dengan soalan kebat. Jangan takut. Ia membantu. Okey? Alright. ABC. Okey, untuk soalan pertama, namakan 2 buah kerajaan yang muncul di alam Melayu. Okay, jawapan cikgu Funan Champa, betul. Okay. This jawapan actually you have to write on here. Dekat tempat yang disediakan kamu tulis. Alright, Funan Champa, betul. Okay, soalan B cikgu tak akan buat pasal kita dah buat tadi. So kita masuk soalan C. Okay, soalan C, mengapakah warisan negara bangsa kita perlu dihargai? 4 markah. Okay, ini soalan kebat. Okey, ini jawapan dia. Okey, cikgu dah bagi dah contoh jawapan dia. Okey, ini soalan kebat. Alright, now. Ada kata tugas. Okey, warisan negara. So, warisan negara bangsa kita perlu dihargai. So, kata tugas dah ada. Okey, okey, lepas tu kita tengok penanda wacana pun dah ada. Selain itu ada, di samping itu ada, seterusnya ada. Alright, okey, now kita tengok dia punya isi. Lagi sekali. Warisan negara bangsa kita perlu dihargai untuk mengekalkan kemajuan negara. 1 markah. Alright. Cikgu dah letak kurungan. Selain itu, warisan ini dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. 2 markah. Di samping itu, dapat memupuk perasaan cinta akan negara. 3 markah. Lepas tu ada huraian. Yang ni dibagi huraian. Supaya rakyat sanggup berkorban demi negara. 4 markah. Seterusnya dapat mengekalkan kestabilan politik. 5 markah. Agar negara dibagi huraian. Dapat meningkatkan perhubungan baik dengan negara lain. So kat sini dia bagi 4 isi. 2 tak ada huraian, yang 2 lagi ni ada huraian. So kalau nak tengok ada berapa markah, okey, mengekalkan kemajuan negara ni 1 markah, mengekalkan keamanan dan kemakmuran
satu lagi markah, dah 2 markah. Memupuk perasaan cinta akan negara 3 markah. Huraian dia 4 markah. Lepas tu mengekalkan kestabilan politik 5 markah. Huraian dia lagi 1 markah, ada 6 markah. Tapi markah maksimum yang diberi kat sini 4. So confirm lah dia dapat ke-4 markah maksimum. Okey, so taklah susah sangat kelas ya. Okey. Penggunaan kata tugas ada. Penggunaan penanda wacana ada. Ayat yang lengkap ada. Solid, settle, 4 markah memang dapat. Okey, ini soalan kebat. Soalan kebat. So that's why jangan takut buat soalan kebat. Ingat pesanan cikgu ni. Okey, jangan takut. Alright, you will get marks. As long as your answers are logical to the questions. Okey? Alright. Kita sambung. Okay, sekarang kita sambung. Okay, berapa dah time dia? Okay, ada lagi sikit masa. Kita sambung kepada 1.2. Masih bab 1, sekarang 1.2. 1.2 ialah tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Tadi kita tengok ciri-ciri negara bangsa saja yang 4 tu kan. Tapi ini kita detail sikit masuk tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Okey, ini dia ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka ada 6. Alright. Yang pertama kerajaan, yang kedua rakyat, yang ketiga kedaulatan, yang keempat wilayah pengaruh, yang keenam undang-undang dan yang kelima undang-undang, yang keenam lambang kebesaran. Ini adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, bukan Alam Melayu. Alright? Okay, now we go one by one. Cikgu nak just explain one by one. Okay, the first one kerajaan ya. Okay, apa maksud kerajaan? Kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja, obviously. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. As I told you just now, raja dia tak boleh seorang-seorang buat semua kerja. Dia mesti ada pembantu ya. So dia adalah pembantu dia 4 pembesar lipatan tu, bendahara, penghulu bendahari, laksmana, temenggung ya. Yang assist raja itulah ya. Sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empire yang terkenal, dan selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Okey, so gelaran sultan tu berasal daripada pengaruh Islam. Sebelum tu mereka gunakan perkataan raja, because raja adalah pengaruh Hindu Buddha. Alright, after kedatangan Islam ke Melaka, mereka menggunakan gelaran sultan. Okay, so itu adalah tentang kerajaan. Okay, let me just go through the slides. If you have any question, you keep for the Q&A ya. Alright. Next ialah rakyat. Okay, rakyat. Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi semua undang-undang yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ya, secara umum rakyat Melaka ni terdiri daripada 2. Satu orang Melayu, okay. Satu lagi kita panggil orang laut. Orang laut adalah orang asal Melaka. Okay, memang tinggal di pesisiran laut. Okay, dan rakyat ini sebenarnya dibahagikan kepada 2 kelas. You can see here. Rakyat ni kita panggil sebagai golongan diperintah. Sebenarnya ada 2 golongan. Satu golongan pemerintah. Pemerintah tu obviously sultan lah. Sultan dan pembesar tu semua pemerintah. Yang kedua adalah golongan rakyat diperintah. Okey, golongan diperintah ni kebanyakannya adalah rakyat. Okey, dan rakyat tu pula dibahagi kepada 2, iaitu golongan merdeka dan hamba. So rakyat tu got 2 types of rakyat masa zaman Melaka dulu. Satu golongan merdeka. Golongan merdeka ni macam kita lah, bebas lah merdeka. Okey. Lagi satu hamba. Hamba means slave. Okey, hamba ni dia ada had-had dia tersendiri. Okey, dia tak boleh buat banyak benda. Alright. Itu adalah perbezaan antara 2 jenis rakyat. Golongan merdeka dengan hamba. Okey, itu adalah ciri-ciri yang kedua, rakyat. Now we move on to ciri ketiga, kedaulatan. Okey, apa maksud kedaulatan? Kedaulatan tu sebenarnya ialah rakyat mengakui kekuasaan sultan. Okey, sebagai rakyat kita kena mengakui sultan itu mempunyai sedikit kuasa.
Alright, itu kita panggil kedaulatan. That's why we always say daulat tuanku. Alright. Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman antara golongan pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan timbal balik ni maksudnya hubungan macam persahabatan lah timbal balik, okay? I help you, you help me, that kind of thing, okay? Ini mewujudkan satu persefahaman yang baik antara golongan pemerintah iaitu raja dengan golongan yang diperintah iaitu rakyat. Okay, itulah dari segi kedaulatan. Okay. Next ialah wilayah pengaruh. Tadi pun kita dah tengok kan apa maksud wilayah pengaruh. So it's almost the same. Tapi ini kita tengok kepada wilayah pengaruh Melaka. So I will just go here. Kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. That's not I already told you. Tapi Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas kelas, very big area. Okay, now the question is, bagaimana Sultan Melaka ni boleh meluaskan wilayah dia? Sepatutnya Melaka kat sini aja kan. Inilah Melaka, nampak saya punya pointer tu. Melaka kat sini je. Tapi macam mana wilayah pengaruh Melaka boleh merangkumi satu tanah Melayu dan juga Sumatera? Macam mana? Ada caranya. Okey, satu ialah melalui perkahwinan. Contohnya, katalah Raja Melaka ni berkahwin dengan puteri daripada Rokan ke Siak ke yang terletak dekat Indonesia. So secara tidak langsung, kawasan puteri itu menjadi hak milik Raja Melaka. Okey, itu melalui perkahwinan. Yang kedua melalui naungan. Naungan ni maksudnya ada negara-negara yang memang secara rela hati nak berada di bawah kuasa Melaka. Faham tak? Memang ada negara-negara rela hati nak jadi bawah kuasa Melaka. You know why? Because they feel that if they are under Melaka, they are safe. Mereka selamat daripada ancaman musuh. Kerana Melaka merupakan sebuah negara yang kuat. Okey, itu adalah naungan. So, daerah sendiri jadi naungan di bawah Melaka. Yang seterusnya melalui penaklukan, maksudnya Raja-Raja Melaka pergi menakluki tempat itu. Okey, ini adalah 3 cara bagaimana Kesultanan Melayu Melaka ni boleh tersebar, okey, sampai meliputi seluruh tanah Melayu dan juga daerah-daerah di Sumatera, iaitu di Indonesia. Okay, are you clear until here, class? Okay, tengok sikit chat area. Tengok you all okay ke tak? Okay ke setakat tu? Alright, sikit lagi ya. Sabar sikit ya. Sikit je lagi dengan cikgu ni. Okay? Alright. Okay, wait, I stop the share. If not, I cannot move my slides. Okay, next ialah undang-undang. Okay, di Melaka ada 2 jenis undang-undang yang kamu harus tahu, kelas. Jangan lupa. Okay, ini bukannya something new to you. You already learn this even in your tingkatan 2, tingkatan 3. Okay, Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Ini adalah 2 jenis undang-undang yang ada di Melaka ya. Okay, digunakan untuk kukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Dan ia juga menunjukkan keunggulan kesultanan tersebut. So 2 undang-undang ni yang diguna pakai di Melaka dan juga dipengaruhi oleh negeri-negeri lain juga turut terpengaruh dengan undang-undang ini. Alright, itu tentang undang-undang. The last one is lambang kebesaran. Okay, setiap raja, setiap sultan, setiap negeri adalah dia punya lambang kebesaran. Okay, ia merupakan identiti sesebuah kerajaan. Lepas tu ia juga merupakan simbol kedaulatan sultan tersebut, menunjukkan kekuasaan baginda ya. So antara lambang-lambang kebesaran yang ada di negara kita sampai sekarang pun ialah nobat. Okey, nobat ialah alat muzik di raja. Okey, selalunya nobat ni dimainkan pada masa pertabalan raja, perkahwinan, okey, keputeraan, okey, dan juga masa baginda mangkat, raja mangkat dalam upacara pemakaman. Okey, so nobat akan dimainkan. Lepas tu cop mohor, ini adalah contoh cop mohor, and also penggunaan warna.
Okey, penggunaan warna tu apakah warna yang biasanya digunakan oleh apa raja-raja? Okey, warna kuning. Okey, biasanya adalah warna kuning. Okey, kuning diraja. Alright, itu adalah warna-warna yang digunakan dan juga regalia. Regalia ni maksudnya like symbols lah, any other special symbols yang digunakan ya. Okey. The royal rights. Okey. Cok moho ni, inilah gambar cok moho kelas. Okey, cok moho ni digunakan untuk mengesahkan sesuatu dokumen tu daripada sultan. Contohnya ada surat-surat rasmi, sultan kena cok dengan gunakan cok moho ni, barulah surat rasmi tu disahkan. Okey, selagi tak ada cok moho tu tak sah surat tersebut. Okey, that's the reason dia orang gunakan cok moho. So dengan tu kita dah habislah 1.2 dah habis. Okey, sekarang kita tengok sedikit tentang soalan struktur. Okey, soalan struktur untuk 1.2 tu ya kelas. Alright, inilah contoh soalan struktur untuk bahagian 1.2. Soalan pertama, apakah perkara yang terkandung dalam Undang-Undang Melaka? Iaitu Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka tu apa perkara yang ada dalam situ? Okey, dia bagi huruf Roman. Yang kedua, jelaskan hukuman terhadap undang-undang jenayah yang terdapat dalam kedua-dua undang-undang tersebut. 4 markah disuruh tulis. Yang ketiga, soalan kebat. Mengapakah undang-undang penting untuk sesebuah negara pun disuruh tulis. Okay, let's have a look at the answer. Okay, untuk soalan pertama, inilah jawapan dia. Perkara yang terkandung dalam hukum kanun dan juga undang-undang Melaka ialah undang-undang kekeluargaan. Hukum kanun tu dia ada undang-undang kekeluargaan. Awak bagi satu isi untuk hukum kanun, lagi satu isi untuk undang-undang Laut Melaka. Okey, so awak tahukah hukum kanun tu lebih kepada undang-undang kekeluargaan, undang-undang diraja and all that. Dan undang-undang Laut Melaka ni pula lebih kepada tentang kelautan, perdagangan. Okey, so itulah jawapan dia untuk dua-dua ini. Okey, seterusnya. Okey, jelaskan hukuman terhadap undang-undang jenayah yang terkandung dalam kedua-dua undang-undang tersebut. Apa hukuman-hukuman yang ada? 4 markah, cikgu dah bagi jawapan. Okey, kita tengoklah ya. Kita tengok baliklah checklist tu ya. Okey, ini jawapan dia. Okey. Hukuman terhadap undang-undang jenayah dalam hukum kanun Melaka ialah hukuman yang setimpal dengan kesalahan jenayah. Okey, so hukum kanun Melaka dia guna macam tu. Katalah awak mencuri, then hukuman yang dikenakan kepada awak mesti setimpal dengan kesalahan itu. Iaitu seseorang boleh dikenakan hukuman bunuh jika membunuh seseorang tanpa pengetahuan raja. Maksudnya, katalah seseorang itu dah bunuh orang lain tanpa pengetahuan raja dia, maka orang itu pun akan dikenakan hukuman bunuh juga. So setimpal. Itu salah satu undang-undang jenayah dia. Okey. Okey, so sini ada satu isi dengan contoh dia, ada lagi satu, so ada 2 markah. Okey, selain itu sesiapa yang engkar perintah raja juga boleh dikenakan hukuman bunuh. Itu isi ketiga. Undang-undang jenayah dalam undang-undang laut. Okey, so dia dah the first answer ni lebih kepada hukum kanun Melaka. Okey, yang second answers ni lebih kepada undang-undang Laut Melaka. Pasal soalan dia kelas, dia tanya, please read the question carefully. Dia tanya hukuman terhadap undang-undang jenayah yang terdapat dalam kedua-dua undang-undang tersebut. So your answer must have jawapan untuk hukum kanun Melaka dan must have jawapan untuk undang-undang Laut Melaka. Okey. So the first 2 answer yang ke atas ni, hukuman setimpal dan juga dia punya contoh dan juga engkar perintah raja ni, ini adalah jawapan untuk hukum kanun Melaka. Seterusnya, undang-undang jenayah dalam undang-undang Laut Melaka pula ialah jenayah di atas kapal. Yang menggugat ketenteraman dan keselamatan isi kapal akan diberi hukuman. Seterusnya, membunuh atau berkelakuan jahat di atas kapal boleh dikenakan hukuman mati. So, salah ejaan, hukuman mati. Alright, so itu adalah jawapan untuk 4 markah. 2 untuk undang-undang
Hukum Kanun Melaka dan 2 untuk Undang-Undang Laut Melaka. So memang dari segi checklist semua betul. Okey, ada kata tugas, ada penanda wacana dan ada ayat yang lengkap. Okey. Alright, I see the chat. I see a lot of chat. Oh, the kuning Okay. Okay, wait, let me share again. Okay, the last question for the day. Okay, dah habis ni, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan kebat tu, mengapakah undang-undang penting untuk sesebuah negara? Ini pun soalan kebat. Okay, very easy question. Okay, kenapa undang-undang ni penting untuk sesebuah negara? Okay, ini jawapan yang diberikan. Undang-undang penting untuk sesebuah negara kerana, okay, ada kata tugas, ia dianggap lambang keagungan sesebuah kerajaan, 1 markah, yang dapat membentuk sebuah negara yang aman. Ada huraian, 1 markah. Contohnya hukum kanun di Melaka, ada contoh, 1 markah. Okey, selain itu undang-undang juga dapat mempertahankan warisan sejarah, 1 markah, agar dapat dijadikan unsur pengkajian di masa depan, 1 markah, dan menjadi rujukan generasi akan datang, 1 markah. Ada 6 markah kat situ. So markah maksimum 4, awak dapatlah 4 markah. Okey kelas. Okey, so itulah sedikit revisi tingkatan 4 dia, 1.1 and 1.2. Okey, setakat ni you okay so far? Okay ya, alright. Kalau okay, that's good lah. Okay, kalau good, okay. Sekali kena share ni yang leceh sikit. Okay, alright. Sepatutnya cikgu nak buat soalan objektif tapi kita tak cukup masa. Tapi don't worry, soalan objektif ni cikgu akan buat lebih banyak soalan objektif masa kita discuss tentang soalan objektif. There will be one session untuk soalan objektif sahaja. Alright? Okay, so we will share on that. Ya, hari ni macam tak sempat sikit ya. Okay, next Q&A. Okay, ada tak apa-apa soalan sebelum kita nak bersurai untuk hari ini? Ada tak awak nak unmute and mic nak tanya pun boleh atau teacher, will this session okay, there's one question, apa tu? Will this session, I think yes, this session is recorded. I have to check with the organizer how, I think they will put in the website kot. Aku tak tahulah, nanti kita bincang dengan organizer, ya. Yeah, all the sessions are recorded. Okay, tak ada so far you faham ya kelas? So sebagai conclusion cikgu nak bagi satu je untuk struktur ni. Tengok soalan. Kalau ada Roman, tulis Roman. Kalau tak ada Roman dibagi garisan, tulis gunakan esei. Cara menulis esei yang pendek. Itu satu. Yang kedua, pastikan ada kata tugas, pastikan ada penanda wacana dan pastikan ayat kamu lengkap. Alright? Okay. Alright, okay. Cikgu yang soalan struktur tu memang kena lebihkan ke point tu untuk kukuhkan jawapan. Yes, selalunya kamu bagi, okay, saya bagi tahulah kenapa huraian tu penting ya. Kadang-kadang some pelajar bila ditulis isi tu tak, you know, the isi yang ditulis tu kan tak begitu, mungkin tak begitu clear. So bila kamu you know, tambahkan isi tu dengan huraian, so cikgu yang marking tu, oh dia dapat clearer picture of what you're trying to say. Okey, dia dapat lagi jelas apa sebenarnya awak nak bagi tahu. That's why huraian tu penting. That's why cikgu galakkan bagi huraian tu untuk kukuhkan lagi jawapan kamu. You cukup-cukup makan je point dia macam mana. Apa maksud Atika? Cukup-cukup makan macam mana? Katalah markah tu 4 markah. Dia ada 2 point saja, betul? Is that what you saying? Okey, katalah 4 markah, dia ada 2 point sahaja. You bagilah sikit huraian untuk 2 point tu. Okey, sepatutnya kena ada 4 point lah. Tapi tak salah kalau you bagi huraian. Cikgu galakkan kamu bagi huraian so that you might get extra marks.
Okay, you might. Okay, depending on the schema markah juga. Alright, so digalakkanlah untuk menulis sedikit huraian tu kalau boleh, ya. Okay, alright. Jangan klik nanti ya. Okay, next. Okay, I stop this share sekejap. Okay, jangan keluar lagi ya. Wait first ya. Okay. Okay, ini slide cikgu yang terakhir. Sekian sahaja, jumpa minggu depan. Jangan keluar lagi. Okay, minggu depan cikgu akan terangkan lebih kepada skema pemarkahan kertas 2 esei ya. Dan kita akan teruskan dengan bab 2. Okay, cikgu akan pick a few subtopics daripada bab 2 tingkatan 4 dan kita bincangkan dari segi esei. Alright? Okay, nah cikgu ada satu soalan. Esok hari apa? Hari kemerdekaan, betul tak? Esok hari kemerdekaan. So, apakah tema hari kemerdekaan tahun ini? Ini cikgu tak nak tengok chat area. Boleh tak seorang unmute the mic and tell me? Apa dia? Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Okey, ada lagi? Ada lagi? Siapa-siapa lagi nak sebut? Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Yes, very good. Cikgu sangat-sangat bangga you all tahu. Okay. Memang Malaysia Prihatin. Itu adalah tema Hari Kebangsaan this year. Alright, class? Okay, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Okay, Hari Kemerdekaan kepada semua pelajar-pelajar kat sini. Okay, cikgu ucapkan selamat Hari Merdeka kita anak Malaysia. Okay, class? Alright, dengan di kita akan cikgu jumpa minggu depan lah. Kenneth, back to you. Okay, thank you, Puan Shoba, for the sharing. It's the end of the workshop. Hope students today can get more knowledge and get a good result during the exam. So don't forget to stay tuned on our upcoming revision, which is on this coming Friday, English and BM. So thank you and see you guys next time and happy Merdeka. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Take care. Kenneth? Yes. Kenneth, this thing, because one of the students did ask about the recording. So the recording you will be, how you guys will send it to them, is it? I think we will upload it. You will upload it. Yeah, see how it is. Because I got record also. Okay. Okay, another thing, Kenneth, I also have some modules that I would like to share with them. I will pass it to Mr. Anson and see if you all can put up in their page or something like that. Yeah, because do you have it now? Maybe I can straight away share it to the Zoom there. No, I don't have it right now. I will get it done by, actually I will get it by tomorrow. So I will just share it with Mr. Anson. Okay. So maybe you can Zoom it next week. Yeah, next week then I will straight away forward it to the Zoom there lah. Okay. Because if you ask me like now, you ask me to like send to student, I have to like keep like those numbers, have to save and send, a bit complicated. Okay. Understood. All right. Okay, Ken, okay, sure. Thank you, teacher. Okay, thank you, Kenneth. Okay, bye everyone. Bye-bye. Take care. Also. Bye-bye.